Okay, selamat petang semua. Wah, sekarang sudah full Very good evening. Okay, selamat petang semua. Okay, so today we are going to learn about chapter 2. Okay, lama sudah cikgu tak buat trial untuk account, right? So this is a record tak lengkap bab 2 punya revision not revision, consider is a free trial class for you also. Okay, sekolah kamu sudah masuk tak bab ini? Dah masuk? Kamu rasa bab ini macam mana? Susah ke senang? Sudah masuk Okey, boleh-bolehlah. Sikit susah. Okay, so for you to know apa kaitan bab 2 ini bagi tahu kamu, actually bab 2 adalah advance bagi bab form 4. Okay, bab 2 adalah form 4 punya advance. Okay, kita sudah belajar dekat form 4 untuk milikan tunggal. Kan? Kamu belajar form 4 apa? APUR, akaun berdagang dan untung rugi. PKK, penyata kedudukan kewangan. So, dalam form 4, kita sudah belajar dan apa kaitan dengan ini? Okey, kamu perasan tak? Form 4, kita ada dokumen, kita ada buku catatan pertama, kita ada ledger, everything is complete. Betul tak? Kita ada ikut sistem catatan bergu. Tapi, adakah semua syarikat ada accountant? I ask you first. Do you think every company got accountant? Adakah semua ada accountant ke? No. Only big company has accountant. So small company, small company company yang kecil, siapa yang record? Siapa record dia punya account? Boss. Boss calculator. Calculator pun kena ada orang pergi tekan kan. So boss yang pergi record. Boss sendiri record. You think boss pandai ke? Taklah, bos pun tak pandai kan. So bos tak pernah belajar account. So mungkin dia record punya account tidak lengkap. Kenapa? Sebab dia tidak pandai sistem apa? Sistem catatan bergu. Dia tidak pandai sistem catatan bergu. So dia cuma catat dalam apa? Sistem catatan tunggal. Okey, kamu faham apa tu bergu kan? Sistem catatan bergu means debit, credit, debit, credit. Setiap urus niaga mesti ada debit, mesti ada credit. Tapi bos tak tahu. Dia tak tahu nak debit, nak credit. So dia cuma cakap, oh ada duit masuk, bolehlah saya catat duit masuk. Duit keluar, duit masuk, duit keluar. Dia tak catat dari mana, kepada siapa. And then dia tak credit ataupun debit account yang berkaitan. So dia tak lengkap. Second thing, bos pandai filing tak? You know filing? Masuk dalam dokumen masuk dalam itu file. So kalau bos tak tahu filing, apa yang terjadi? Bos tak pandai filing lah. So dokumen akan hilang. Yes, mungkin dokumen akan hilang ataupun mungkin ada termusnah ataupun mungkin ada tercicir. Okay, so ini pun adalah salah satu sebab kenapa kita punya rekod tak lengkap, tak banyak information tak ada. Ataupun apa lagi? Mungkin kita ada penyelewengan. Okay, catatan ada penyelewengan. Maksudnya kita tak rekod dengan teliti. Okay, teliti. Okay, then kalau kita punya dokumen tak lengkap, buku catatan pun hilang sudah, semua benda tak lengkap, boleh ke company ini buat account? Oh, you think that? Tak payahlah, company sudah tak lengkap, tak payah buat account. Boleh ke tak buat account? Kamu rasa kalau tak buat account, boleh ke? Tak boleh. Kamu tahu kenapa company mesti buat account tak? Siapa yang nak tahu kamu punya account? Government. Kenapa government nak tahu? Kerajaan kenapa nak tahu kamu punya account? Tax, betul. Kamu kena, bukan rasuah. Kamu kena buat account baru government boleh tahu berapa tax dia boleh claim. Okey, kalau kamu tak buat account, apa yang terjadi? Dia akan anggap kamu tipu. Kamu tipu sebab kamu tak buat account. Dan dia akan tax kamu lagi banyak. Okey, nanti dia akan tax lagi banyak. Okey, so kalau rekod tak lengkap, penyelewengan kena cucing lah. Okay. Okay, so rekod tak lengkap ada dua jenis cara.
Okay, dua jenis cara. Satu panggil cara apa? Sudah belajar ingat? Bagi tahu cikgu. Apa cara? Rekod tak lengkap. Perbandingan. Betul. Yang sudah belajar sudah tahu kan? Kaedah perbandingan. Satu panggil apa? Analisis. Okay, analisis. Kamu tahu apa beza tak? Okay, perbandingan dengan analisis ada beza yang sangat-sangat besar. Okay, ini bukan bab 1. Langsung tak kaitan dengan bab 1. Nama sama saja, tapi tak kaitan minyak. Okay, perbandingan kamu cuma guna asset, guna liability, guna equity. Okay, if you use asset, liability, equity, itu perbandingan. Tapi kalau saya ada bagi kamu hasil, saya ada bagi kamu belanja, saya ada bagi kamu asset, liability, equity, everything use analysis. So actually apa dia punya keywords? Kalau sini ada hasil, ada belanja, guna kaedah analisis. Kalau dia tak ada hasil, tak ada belanja, kita guna perbandingan. Faham? Boleh tak? Kalau ada hasil belanja, guna analisis. Tak ada hasil, tak ada belanja, guna perbandingan. Itu saja beza dia. Okay, then. Sekarang saya akan ajar kamu kaedah perbandingan. Okay, I will teach you this one. Perbandingan ini, actually dia punya formula dari equity pemilik. Okay, the formula is actually come from equity pemilik ya. Okay, masih ingat formula equity pemilik? Modal awal tambah untung bersih. Saya tulis ini dulu. Okay, modal awal tambah untung bersih. Lepas tu tambah apa? Siapa tahu? Modal awal tambah untung bersih tambah modal tambahan, and then tolak apa? Tolak ambilan. Okay, this one, if you forget, this is form 4 formula. Ini bukan form 5, ingat. Ini form 4. Final dapat apa? Modal akhir. Betul. Modal awal tambah untung bersih tambah modal tambahan, tolak ambilan, dapat modal akhir. Okay, so kenapa saya cakap ini dari sini ya? Sebab saya bagi sedikit hint, just a little bit hint. I forget to tell you. Kita rekod tak lengkap, kita tak dapat buat account. Tak dapat buat account, kita tak dapat cari untung ataupun rugi kita kan. Tak dapat cari untung rugi. So, kaedah ini dua adalah untuk cari untung kita. Okay, we are going to use these two to find our earning. Cari untung bersih guna dua cara ini. These two methods. Okay, saya cakap cara pertama. Cara pertama, kaedah perbandingan. Sekarang, ini kamu sudah tahu dekat form 4 dalam equity pemilik. Jadi, kalau saya nak cari untung bersih, macam mana? Rearrange. Semua susun saja. Susun balik. So, kita susun. Untung bersih sama dengan, okay, modal akhir ya. Modal akhir. Lepas tu kamu rasa saya kena tambah apa? Which one need to move? Ambilan. Sini tolak ambilan, pindah jadi tambah ambilan. Pindah ke kanan. And then saya kena tolak siapa? Modal awal ataupun modal tambahan. Dua-dua tambah. Tolak. Dua-dua tolak. Kamu tahu kenapa kan? Can you able to see? Nampak tak? Ini pindah ke kanan. Ini pindah ke kanan. Ini pindah ke kanan. So negatif jadi positif, positif jadi negatif. Matematik ya. Matematik. So, perlu ke kamu hafal formula ini? Tak perlu. Jangan forget to tell you, this one is not given. Formula tak akan diberi. Sila hafal. Tapi tak payah hafal dua-dua formula. Hafal satu saja. Kamu hafal equity pemilik formula sebab ini mesti kamu guna dalam PKK. This one is PKK ingat. So, susun formula ini kamu akan dapat untung bersih. Just rearrange. Okay, again, I give you time. Memorize again. Hafal. Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Okay? So, lepas kamu dapat untung bersih, baru kamu boleh buat PKK. By the way, how we know modal akhir? How we know modal awal? Ada cara tak?
Ada cara tak? I think this one I got teach one. Ini ada ini kamu pernah belajar dekat persamaan perakaunan. Aset tolak liability, betul. Masih ingat persamaan perakaunan? Aset sama dengan liability tambah equity. So kalau nak cari equity, aset tolak liability dapat equity. Ini adalah form 4 persamaan perakaunan. Tapi lupa pun tak apa, recall back. So nak cari modal akhir, kamu guna aset akhir tolak liability akhir, betul. Aset akhir tolak liability akhir. Nak cari modal awal? Aset awal tolak liability awal. Itu saja. Okay, so cikgu bagi kamu satu soalan. Kamu cuba. Boleh tak? Okay, let's see the question. Question 1. Sekarang cikgu nak kamu cari modal awal dan modal akhir. Boleh kan? Okay, modal awal dan modal akhir. Tak payah guna, kamu tak payah guna penyata lah, okay? Sebab kamu just tengok saja. Saya nak kamu bagi tahu saya mana satu aset, mana satu liability. Okay? Kenderaan apa? A or L? Kenderaan A. Berapa? A. Kelengkapan. A. Inventory. A. ABT. A. Bank. A. Tunai. A. ABB. Liability. Ambilan? Ambilan ada masuk tak? Ambilan masuk ke tak masuk ni? Tak ada. Pinjaman? Pinjaman L. Okay, actually ambilan pun ada, tapi ambilan nanti ya. Nanti kita masuk. Okay, so sekarang dia nak kamu cari modal awal dan modal akhir. Okay, actually saya sepatutnya tak bagi ini dulu. I think nanti saya kasih padam ini ambilan dulu. Okay, saya nak start bagi simple punya. Simple question first. Iaitu equity pemilik. Nanti kita baru buat. Okay, so sekarang senang saja. Nak cari modal awal, kamu guna aset tolak liability. So, kita cari awal punya. Okay, tekan calculator. Tekan calculator. Wah, so fast 36,000, 2,005, 5,000, 3120, 2560, 3280, 2220 minus ABB tolak 52380. Okay, good. 52380. Dapat tak? Dapat Okay, sekarang saya nak kamu cari modal akhir. Okay, sila cari. Aset tolak liability juga. 35,000, 5,000, 6620, 3350, 2340, 3880, 2900, tolak ABB 2005, tolak pinjaman 10,000. So, semua dapat 46590. Okay, so ini adalah modal awal dan modal akhir. Jangan kamu keliru, ambilan kena kira juga. Cuma sekarang saya bagi kamu example yang tak ada ambilan. Okay, example saja. Then, sekarang saya pergi ke soalan seterusnya. Okay, seterusnya, up level a bit. Okay, kamu ada ambilan, kamu ada modal tambahan. Ini modal apa? Awal ke akhir? 2000x8. Akhir, yes. So, 2007 ini awal. Okay. So, ada ambilan modal tambahan akhir awal. Sekarang saya nak cari untung bersih. Formula apa? Untung bersih. Wait Untung bersih sama dengan modal akhir tambah apa? Tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Okay, just use this one. Oh, ramai sudah dapat Modal akhir 99930 tambah ambilan 560 tolak modal awal 15200 tolak modal tambahan 4011. So fast you guys. Teacher also not as fast as you Pandai-pandai semua.
Pasti A++ sudah. Okay, so what answer you get? 81190. Dapat? Okay, good. Yang lain dapat tak? Guna kaki pun boleh dapat cari. Wow. Okay, so next. Sekarang saya up level lagi ya. Okay, up level. Kita buat soalan yang macam exam. Okay, looks like exam. So, pada 1 Mei, Daniel memulakan perniagaan dengan wang tunai 15,000 sebagai modal. Okay, dia bagi ini apa ni? What is this? Modal awal. Okay, so saya catat sini ya. Modal awal 15,000. Okay, modal awal. Okay, then next one, apa lagi dia bagi? Dia bagi kamu buku account pada 30 April 2008. Okay, ini adalah akhir punya. So, kita boleh buat apa? Kita boleh cari apa sini? Modal akhir ke? Okay, sebelum kita buat modal akhir, kita kena buat maklumat tambahan dulu. Let's see this one. First one. Sewa belum bayar. Apa ini? Sewa belum bayar. Tak perlu ke? Siapa cakap tak perlu punya? Perlulah. What is this? Liability. Yes, liability. Liability semasa. Mesti ingat ALE. Kita mesti ada ALE. Okay, next one. Number 2. Insurans yang terlebih bayar. Asset. Okay, this is asset. Asset semasa. Okay, next. Number 3. Perabot bernilai 3440 adalah kepunyaan sendiri dimasuk ke dalam perniagaan sebagai modal tambahan. Modal tambahan, betul. Perlu tak saya tambah dekat perabot sini? 3440 tambah lagi 3440. Ada yang cakap perlu, ada yang cakap tak perlu. Okay, answer is no. Kenapa tak perlu? Dia cakap, perabot yang bernilai 3440 itu. Means inilah. Itu tu ini ya. So, itu inilah. Ini adalah modal tambahan. Faham? Okay, then. Maksudnya dia sudah tambah lah. Tak perlu. Okay, ada lagi satu keyword. Kalau dia tak cakap belum direkod, jangan kamu rekod. Faham? Okay, next one. Satu invoice sebanyak 2310 belum lagi diambil kira. Sini cakap belum lagi diambil kira. Okay, ABB. Perlu ke saya edit 2005 ini? Perlu ke tak perlu? Need or not? Ada yang cakap perlu, ada yang cakap tak perlu. Just now I say what? Kalau dia cakap belum lagi diambil kira. Belum lagi maksudnya perlu. Okay, kamu kena masukkan. Okay, so jadi kita edit ini ABB. ABB sekarang 2005 tambah 2. Tambah ke tolak? Plus or minus? Kamu ajar cikgu. Tambah ke tolak? Tambah, betul. Sebab invoice belian kita hutang lagi banyak. Okay, so answer berapa? Lepas tambah 4810. Okay, thank you. 4810. Perlu lagi saya tambah dekat belian tak? Do I need to add in belian? Perlu ke tak perlu? Answer is, sekarang kita buat kaedah apa? Kita buat kaedah perbandingan. Kalau kaedah perbandingan maksudnya kita sekarang buat ALE sahaja. Kalau belian itu belanja tak perlu. Sebab bukan ALE. Okay, next. Setiap bulan Daniel mengeluarkan tunai 100 dan barang sebanyak 60 untuk kegunaan peribadi. Okay, so ambilan. Berapakah ambilan dia? Kirakan.
1 bulan 100 tunai dan barang 60. So 160 lah. Tapi 1 tahun 1 year 160 times 12. 1 tahun sudah ambil 1920. Okay, 1920. Perlu tak saya tolak tunai dan tolak inventory? Again, tak ada cakap lupa kan? Tak ada cakap lupa, tak ada cakap belum? Tak perlu. Betul, tak perlu. Sebab dia tak cakap, dia lupalah. Okay, so see the first one. Penyata mengira modal akhir. Okay, modal akhir kita kena kirakan sini. Okay, saya sediakan penyata sudah. Okay, let's do. Tapi saya rasa kamu boleh kira juga. Penyata menghitung modal akhir. Okay, macam mana kira? Kamu kena guna asset tolak liability. So asset ada kenderaan 12800, lekapan 3005, perabot 3440, inventory 9268, ABT 1520, tunai di tangan 876, tunai di bank 10735. Okay, berapakah jumlah aset saya? Boleh tak kamu tolong cikgu kira? Jumlah aset. $42139. Okay, jumlah aset 42139. Dan kita kena tolak kita punya liability. Okay, berapakah liability kita? Satu saja, ABB. Okay, kita tolak ABB kita. 4810. Okay, boleh tak kamu kira berapakah modal akhir cikgu? Modal akhir. Oh, yes. Thank you. Oh, by the way, I forget one thing lah. Apa yang saya lupa? Kecuali kita punya sewa. Yes, thank you so much. Insurance prabayar. Okay, thank you. Okay, so kira balik. Berapakah jumlah aset? 42364. Okay, thank you. Pandai kamu semua. Okay, tolak liability. Liability ada berapa? Liability ada 2 kan? So 2, 4810 dengan saya ingat sewa belum bayar. 115. Ada lagi ke benda lain? No more. Okay, so kira ini jumlah liability 4925. Okay, 4925. Okay, so kita punya jumlah aset tolak kita punya jumlah liability. 42364 minus 4925. 37439. Okay, good. So ini adalah modal akhir. Okay, lepas dapat modal akhir, kita ada modal awal kan? Okay, this one bring down lah. Okay, ada modal awal, modal akhir, modal tambahan, and then ambilan. Okay, kamu tolong cikgu kira untung atau rugi cikgu. Guna formula. Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Berapakah untung bersih cikgu? Modal akhir 37439. Ambilan 1920. Tolak modal awal 15,000. Tolak modal tambahan 3440. 20919. Okey, betul. So, kamu sudah dapat kamu punya untung. Untung bersih sudah dapat. Jadi, kamu kena cari kamu punya PKK. Okey, kita kena buat PKK dulu.
Okay, masih ingat macam mana buat PKK? Kita buat sini ya. Okay, PKK. PKK pada 30 April 2000 X8. Okay, first thing kena buat ABS. Okay, berapa ABS cikgu? How many? ABS. 3 saja. Kenderaan dengan lekapan dengan perabot. Okay, 3 saja. Kenderaan saya 12800, lekapan 3005, perabot 3440. Jumlah ABS berapa? Jumlah ABS saya. Wow, so fast guys. 19740. Okay, then lepas tu aset semasa. Berapa aset semasa saya? Kamu kira berapa saja? Oh, okay. Inventory. Inventory 9268. Lepas tu apa lagi? ABT 1520. Tunai 876. Bank 10735. Ada lagi tak? Insurans prabayar, yes, the one that I forget kan. Tadi saya lupa ingat. 225. Okay, cari jumlah dia. Jumlah aset semasa. 22624. Salah kolom sini. 22624. Okay, lepas dapat aset semasa, kita kena buat apa? Kita kena tolak liability semasa. Yes, cari modal kerja. Betul. Okay, berapa liability semasa? First one, ABB. Oh, I forget. Add one more column. Tak cukup kolom cikgu. Okay, so ABB saya ada apa? 4810. Ada lagi satu liability semasa. Sewa belum bayar, which is 115. 2 saja kan? Okay, cari jumlah liability semasa. 4925. Okay, dan kita tolak. Aset semasa tolak liability semasa. Modal kerja dapat berapa? 1766699. Okay, so bagus ke modal kerja saya ini? Okay tak? Modal kerja positif maksudnya aset semasa lebih daripada liability semasa. Kalau negatif maksudnya tak bagus. Okay, dan sekarang kita cari jumlah imbangan. Jumlah imbangan. So, aset semasa tambah modal kerja. Ini tambah ini. Kenapa kamu tulis 2041? 2041 itu apa? 37439. Okay, 37439. Oh, kamu tolak. Okay, bukan tolak. Modal kerja tambah. Okay, lepas ini kita sudah buat bahagian atas, kita kena buat bahagian bawah. Bahagian bawah adalah kita punya equity pemilik. Equity pemilik modal awal, reverse macam PKK. Modal awal tambah untung bersih, lepas tu tolak, lepas tu tambah modal tambahan, and then kita kena tolak ambilan. Okay, so let's do it. Okay, modal awal berapa? Modal awal 15,000. 15,000 tambah untung bersih 20919. Okay, jumlah berapa? 15,000 plus 20919. 35,919. Lepas tu tambah modal tambahan. Modal tambahan kita ada 3440. Okay, dan jumlah berapa lagi? 3939.
359. Okay, then tolak ambilan kita. Ambilan 1920. Okay, lepas tolak dapat imbangan. Berapa? 37439. Dan senang tak? Ini adalah modal akhir. Bila nak guna bentuk T, bila nak guna bentuk penyata. Okay, actually, kalau dia suruh kamu buat, tunjukkan modal kerja, kamu kena buat bentuk penyata. Kalau dia tak suruh, kamu boleh buat mana-mana saja. Okay, kamu boleh buat mana-mana saja. Tapi for safety lah, guna penyata. Okay, guna penyata. Okay, saya bagi lagi satu soalan, boleh tak? Okay, one more question. Okay, one more question like this. Saida ialah seorang peniaga yang tidak menyimpan rekod dengan lengkap. So, ini adalah aset dan liability dia. Okay, kamu kena tolong cikgu kira. Sebelum tu, kamu kena tengok maklumat tambahan dulu. Okay, first one. Ambilan sebanyak 15120. Okay, ini adalah apa? Ini adalah ambilan. Okay, ini adalah ambilan. So, I just write here ambilan sajalah. Tulis sini ambilan. Wang simpanan peribadi sebanyak 5,006 telah dimasukkan ke dalam perniagaan. Modal tambahan. Perlu tak saya tambah dekat bank? Perlu ke tak perlu tambah bank? Tak perlu. Kenapa? Okey, betul lah, tak perlu. Kerana dia tak cakap, dia terlupa. Okey? Okey, next one. Number 3. Lekapan tambahan telah dibeli dengan harga 4,000. MT, modal tambahan ke? Bukan. Aset semasa. Aset semasa. Tambah dekat mana? Lekapan kamu kena tambah dekat lekapan. Okey, tambah dekat lekapan. So, mula-mula baki awal kita 8,000. Dan kita beli lagi 4,000. So, sekarang sepatutnya berapa nilai kita? Nilai kita sepatutnya 12,000. Yes, 8,000 tambah 4,000, 12,000. 8,000 plus 4,000, 12,000. And then, next one. Lekapan hendaklah disusun nilai 10% atas kos. So, maksudnya kita ada susut nilai ke ada susut nilai terkumpul? Mana satu? SN ke SNT? SNT. Kenapa tak guna SN? Siapa tahu? Sebab kita sekarang buat kaedah perbandingan. Perbandingan perlu tak kita itu hasil dengan belanja? Tidak perlu. Tidak perlu hasil dan belanja. So, tak perlu susut nilai, tak perlu hutang lapuk. Okay? Okay, so kira berapa susut nilai dia? 10%. So, 12,000 ke 8,000 punya 10%? Which one? Awal ke akhir? Dua-dua? No. Satu saja. 1,000. Yes. 12,000 punya 10%. So, it's 1,002. Satu saja, tak payah kira dua-dua. Okay, so sekarang kamu kena buat apa? Hitungkan modal akhir kamu. Okay, actually modal awal, modal akhir dua-dua kena kira. Okay, kita kira dulu modal awal lah. Tolong cikgu kira. Tunai di tangan ini aset kan? Tunai di bank, aset. ABT, aset. Inventory, aset. Lekapan, aset. Kenderaan, aset. ABB, liability. Belanja prabayar. Terlebih bayar, aset. Belum bayar, liability. Okay. Tolong cikgu kira dulu baki awal berapa? Modal awal, bukan baki awal. Oh, very fast. 2304418. 23780, 33480, 8,000, 6,000, minus 18,104. Kenapa lain? Kamu bukan tambah ABB kan? Jangan tersilap tambah ABB ya.
Saya tekan lagi sekali ya. 57804. Okay, 2 kali sama means betul. Okay, 570804. Now, teacher want you to count for me modal akhir. Tapi cikgu nak tanya, you count first. I see how many is correct. Ada sikit tricky ya. Ada sikit tricky. Sama juga asset tolak liability. Macam mana nak cari modal awal? Jumlah aset tolak jumlah liability. So contoh ini aset dan tambah ini tolak liability. Kamu akan dapat nilai. Okay, aset tolak liability. Okay, correct. Kenapa saya cakap tricky? First, bank mungkin kamu akan tersilap. Kamu akan dapat negatif, kan? Okay, kamu nampak negatif, ini adalah liability. Dia bukan asset. So, jadi dekat sini, kamu cuma kena, saya highlight ya, saya tak kira lah, okay? So, tunai asset, ABT asset, inventory asset. Dan apa yang tricky sini? Lengkapan kamu kena tolak SNT. Better I show here lah, okay? Saya tunjuk sini. Very fast one, Okay, kita kena buat asset. Okay, asset ada tunai 168. And then apa lagi? Kita ada bank bukan ABT 31642. And then inventory 42982. Lepas tu, okay, lekapan kena special sikit. Sebab lekapan bukan 12,000. Tapi berapa? 12,000 kena tolak 1,002. Lekapan kena tolak dulu. Okay, lekapan kamu kena guna 12,000 tolak 1,002. So it's 10800. Okay, lepas tu kenderaan 5,000. And then kita punya belanja prabaya 144. So jumlahkan ini semua, kamu akan dapat aset 90736. Kenapa bank tak masuk? Sebab bank sini negatif. Negatif adalah apa? Negatif adalah overdraft. Betul. Kalau negatif, liability ya. So bank sebelah liability sini. And then apa lagi? ABB, liability. Okay, apa lagi? Belanja, belum bayar, 472. Okay, lepas kamu dapat jumlah sini, 12806. So, jumlah aset tolak jumlah liability. Kamu akan dapat 77930. Inilah kita punya modal akhir. Faham? Okey tak sini? Okey, so sekarang cikgu bagi kamu satu soalan lagi. Dia tak suruh buat PKK Dia suruh kamu buat untung rugi. So untung rugi formula apa? Untung bersih formula modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tolak modal tambahan. Okey, kita isikan Okey, modal akhir berapa? Modal akhir 77930. Ambilan 15120. Modal awal. Okey, modal awal mesti kira juga 57804. Modal tambahan 5006. Okey, kira berapa jawapan kamu? Dua 9646. Betul. Okay, well done. Okay, good.
So actually we done already for today trial. Then cikgu nak tanya, berapa orang sini yang suka kelas ini? Do you feel that today class is easy? Siapa rasa kelas hari ini senang? Very simple, right? Okay, so actually is it account difficult? Susah ke account? Not really ya, tapi kamu kena faham. Bukannya susah, kamu kena faham. Okay? So, do you want to get A in exam for SPM? Kita punya account. Yes. Okay, good. Belum terperoleh itu liability ke? Yes, betul. Belum terperoleh itu liability ya. Okay, then cikgu nak tanya, siapa nak dapat free Q&A dengan cikgu? Means kamu boleh tanya cikgu soalan macam mana buat soalan account ini, apa maksud tu peruntukan hutang ragu, macam mana buat kaedah analisis. Nak? Okay, semua nak. Okay, actually kamu pernah dengar tak cikgu punya YouTube channel? Okay, mungkin some have, some not lah. Okay. Yes, okay. Okay, actually teacher is Miss Joanna. Saya lupa sudah introduce myself. So, cikgu ada monthly tuition class untuk tahun ini. Ini adalah cikgu punya timetable. Okay, tapi mungkin ada student yang cakap, cikgu saya sekolah dekat Johor lah, ataupun sekolah dekat Kelantan. Sunday, Ahad saya tak boleh join prinsip akauntan. Okay, tak apa. Kalau kamu nak join account class untuk tuition kita, tak dapat join live class, tak apa. Kenapa? Sebab kamu boleh dapat video juga. Okay, macam mana? Apa yang kamu akan dapat dalam kita punya tuition? Let's see. First, kamu akan dapat live class. Okay, let's say kamu punya masa match, you can join our live class every week. Setiap minggu ada live class. 1 jam 30 minit. 1 hour 30 minutes. And then you can also have private video for every class. Kenapa private? Hanya siapa yang join boleh dapat video itu. And then also you can get the worksheet by in PDF. You can print out and you can do together with teacher. And you can get personal one-to-one Q&A with teacher. Then kamu boleh dapat practice dalam exam dan juga teknik macam mana score A. Okay, ini private video. Saya nak explain banyak sikit. Sebab private video ini tak ada expire date. So maksudnya kamu boleh tengok bila-bila unlimited time. For example, you are form 5 student. And then kamu exam SPM, boleh tak tengok video dekat February? Masa February? Boleh. Boleh tak tengok video untuk March? Boleh juga. Bila-bila kamu nak tengok pun boleh. Kenapa cikgu buat ini? Sebab saya tahu ramai yang mungkin dia slow sikit nak catch up. Right, maybe some is your slow learner. So slow learner, how you study? Repeat and repeat. Betul tak? So saya bagi ini private video, kamu boleh tengok berulang-ulang. You can repeat to watch it. Okay, this is a good review from my student that joined my class last year. Okay, ini semua last year student. And okay, this is another student that from Sabah. Ada tak siapa sini dari Sabah? YouTube channel cikgu SPM Malaysia. Kamu boleh search. Okay, siapa dari sini dari Sabah punya? Ada? Saya. Okay. So, ini student juga dari Sabah. Is a girl, perempuan lah. Okay, dia dari dulu first month she joined me already. Last year cikgu start saya punya online class. She joined my class every week and she never miss and she get 98 marks on her exam. Ini form 4, last year form 4, so this year is form 5 lah. And she very excellent student lah. Okay, sebab dia ada tengok semua video, dia tanya soalan daripada cikgu. And another student, she never join my live class. Tak pernah join kelas saya, tapi dia tengok video. Dia join, tapi dia tak dapat attend live class lah. Sebab dia ada Sunday ada emergency ada activity, so dia tak boleh join. But before she join, she get 69 marks. Sebelum join 69, selepas join 97. And it's for the
chapter 1 to chapter 8.4, consider it's final year exam already lah. Final year exam already. Yeah, so she improve a lot, even though not joining live class. And then ini pula, last year student yang join, saya ada bagi spot question untuk account, semua keluar. Okay, I can say it's 99% my spot question keluar. Bukan leakage, it's not leakage. Saya sendiri yang spot, tapi I also very shocked lah. Sebab previously maybe 95% keluar, tapi tahun ini 100%. Yeah, very thankful also. Then another one, she also tell me that she very thankful that she can answer every question in prinsip perakaunan. Kalau kamu pernah ambil exam account, kamu akan rasa macam tak ada masa untuk habis semua soalan. Betul tak? Macam tak cukup masa pun nak jawab semua soalan. Tapi kalau kamu join kelas cikgu, normally semua student boleh jawab semua soalan. Okay, then this one seminar. Siapa sini nak dapat spot question untuk tahun ini? Anyone want to get spot question for this year? Okay, kalau sikit cikgu tak bagi hadiah, cikgu ada hadiah nanti ya. Okay, good. So beside that, you also can get to know how to solve question. And you can ask teacher, macam ini, dia ambil gambar, tanya cikgu, macam mana buat, then cikgu boleh jawab dia. Okay, I will guide you one step like that. Okay, then, siapa nak tahu harga untuk kelas saya? Who want to know the monthly tuition class fee? How much is the price? Okay, good. Anyone that joined tuition class in center before? Pernah tak kamu join tuition center dekat tuition center? Tuition class at tuition center? Pernah. Okay, berapa harga dekat tuition center? How much is it for one subject every month? Okay, ada yang 50. I believe that most is like 50, 60, 90. Okay. So normal tuition class is 60 to 90. Some even up to 100, 200 also have. Okay, itu dekat tempat yang city lah. Okay, city ataupun very famous tuition center, they cost very high. But how much is my tuition, online tuition? Is it 90? No. 60? No. 40? No. Okay, how much is it? It's only 35 ringgit per subject. Okay, siapa nak ingat sila screenshot. If you want to join my class, please screenshot this poster. Nanti send cikgu poster ini. Okay, so one subject 35 ringgit. Teacher got 3 subject. Form 4 maths and maths account. Form 5 maths and maths account. Form 5 student boleh juga join Form 4 class. Okay, siapa yang nak beli video untuk Form 4 boleh juga. Okay, maybe kamu nak terus tengok 1 tahun punya video untuk Form 4, boleh ya. Kamu boleh WhatsApp cikgu kalau kamu nak beli. Okay, if you want to join Form 4 and Form 5 class, also can. Okay, then, ini sebenarnya hadiah. Siapa yang join kelas saya, at least 10 months, I will free you the seminar. Okay, dulu saya punya seminar berapa ringgit? First 50, 89. Next 50, 109. After 100 is 129. But if you join my monthly class, I will give you free. You just join my seminar and you can get my spot question for free. Bagus tak? Ini hadiah. This is only for those who join my class. Okay, you want to get my number? Can. Okay, screenshot this one also. Register now by send the poster to me in Telegram or WhatsApp. Okay, sila send kepada cikgu, Telegram atau WhatsApp. Okay, any question you want to ask? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Asrama student boleh juga join. Okay, I have a lot of asrama student, hostel student. Dia join sebab dia boleh pilih satu subjek. Boleh. Kamu boleh pilih 1 subjek, 2 subjek, 3 subjek. Itu ikut kamu. You want to choose 6 subject also can. Form 4, Form 5 semua ambil pun boleh. Yes, the fees is only 35 ringgit per month.
So 1 month got 4 weeks class. Yes, per subject. One subject, RM35 only. Yes, so kalau ada public holiday, kita akan ganti. So, kita akan pastikan setiap bulan ada 4 minggu kelas. Okay ya, so semua sudah faham kan? Okay, I hope you tak boleh bawa handphone. Okay, actually if you go back to your house, you still can watch sebab itu video tak ada expire date. Tapi cikgu punya ada asrama student dia boleh bawa juga. Mungkin kamu kena request ataupun boleh ambil surat dan boleh apply lah. Yes, RM35 per month. RM35 per month. Okay? Okay, so anything please WhatsApp teacher. Thank you class. Bye-bye.